Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fir rajul yatatawwa'u jalisan. Bab datang ni menyatakan seorang yang sembahyang sunat hal keadaannya duduk serta kuasanya berdiri. Tetapi kira saudaraku, harus seorang sembahyang sunat, tapi sembahyang sunat ni wajib tahu dia, dengan duduk serta kuasa berdiri. Dia kuasa berdiri saja dia duduk, maka pahala dia hilang separuh, sembahyang sah. Kalau wajib tak boleh, dia kena buat semampunya, kemudian barulah, kalau tak boleh baru ditukar. Persoalan kita tengok dalam sembahyang masjid, tapi kita tak tahulah. Kadang-kadang betul, kadang tak betul. Dia sembahyang pakai kursi. Tengok dia kalau sembahyang pakai kursi, dia tahu bahawasanya dia kalau sujud aja 2 kali ni kan memang dia tak boleh bongkar lagi dah. Ketika itu dia pun duduk atas kursi, dia tak pergi sujud dulu, tu tak sah macam kan. Ya, dia kena buat semampu, yang tak boleh baru ditukar. Sekarang dia sembahyang rakaat pertama. Okey, rakaat pertama dia boleh dia boleh rakaat, dia boleh i'tidal, dia boleh sujud tak? Boleh sujud, duduk antara sujud, sujud balik. Ya, nak bangun dah tak boleh. Ketika itu sembahyang duduk, baru dia sembahyang duduk. Sekarang benda tu dia boleh, tapi dia rasakan tak boleh nak bangun balik, dia pasang kursi, dia duduk dulu. Kan? Rakaat pertama tu dia rakaat boleh, i'tidal boleh, sujud boleh tu. Tapi dia tak nak pergi sujud, takut tak boleh bangun, dia duduk atas kursi. Itu salah. Sebab sujud dia boleh buat. Ya, dia kena turun pada sujud. Lepas turun sujud, baru duduk antara sujud, dia sujud balik, tak boleh bangun. Tak boleh bangun tu kau duduk, semain duduk pula. Tu cara dia. Dia buat kursi, dia duduk dulu. Tapi ada yang betul. Yang betul mana? Dia tanya kenapa tak pergi turun? Sebab tak boleh, kaki dia besi. Oh, dia orang kuat. Besi tak boleh turun. Kaki dia masuk besi, memang tak boleh turun. Tu tak apalah. Tu memang dia ada uzur. Setakat dia boleh pergi, setakat duduk, itu ada pergi ke bawah. Yang masalah yang pertama tu masalah tu. Kadang-kadang setengah jadi gitu. Dia yakin bahawa rakaat kedua memang tak boleh bongkau. Jadi dia nak akan berdiri, dia terus tak pergi sujud. Itu salah. Dia kena buat semampu yang boleh. Rakaat pertama dia buat apa boleh? Boleh rokok. Boleh sujud pergi lah. Ya. Nak bangun tak boleh. Baru tu kau duduk. Tak payah buat kursi. Ya. Kalau yang besi masuk kaki tu lain lah. Memang dia nak duduk. Kan? Dia berokok yang tidak dia nak turun memang tak boleh lah. Besi ada. Tu tak apalah, dia duduk, dia buat kursi. Ni kalau kaki tak ada besi buat kursi, kena tanya dia. Ya. Kaki ada masuk besi ke? Tak ada besi. Habis kau duduk buat apa? Ya. Timbul ada masalah, dia orang bahas masalah apa? Rokok, sujud i'tidal kan. Kemudian biasa orang duduk, kemudian dia sujud kan. Ada setengah pula dia orang tu buat contoh tak boleh macam tu dia kata. Dia kata kena terus sujud tu, rokok. Dah tak boleh, baru dah habis sekali gendah atau kita sujud, baru dia pergi duduk dan sujud. Tapi yang ni tak berapa nampak kan. Sebab banyak tunggu dulu buat, duduk pun tak apa. Sebab kita duduk tu bukan kuasa nak duduk. Kita turun duduk kursi tu kuasa kita nak sujud. Nak sujud. Kita duduk baru kita sujud. Itu sebab dia tak boleh turun ke bawah. Yang kita bincang tadi masalah boleh turun ke bawah, dia tak turun. Dia turun letak kursi. Itu salah. Sembahyang wajib sembahyang sunat tak ada masalah. Sembahyang sunat tengok hadis ni. Maka setengah daripada dalil yang menunjukkan atas harus ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Dia kata an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi subhati qa'idan hatta kana qabla wafatih sallallahu alaihi wasallam bi amin fa innahu kana yusalli bi subhatihi qa'idan, kemudian wa yaqra'u bis surah wa yurattiluha hatta takuna atwala min atwali minha. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Siti Hafsah binti Umar, ini anak pada Sina Umar.
Sayyidina Umar punya anak nama Hafsah, beri kat Nabi dan ya. Sayyidina Abu Bakar punya anak nama Aisyah, beri kat Nabi. Kawan beri anak, boleh tentang kita. Ui, kau nak kita kawan nak beri anak, kau dah pakai apa gitu. Ya, kalau orang sekarang tu peranjat duluan ya. Kan? Ya. Kita kawan dulu nak kahwin dengan anak aku lah gitu. Ya, jauh sisi umur. Sebab kita kira umur nafsu. Orang dulu tak kira umur kan. Dia kira boleh jaga tak anak. Ya, dia tengok orang ni boleh menjaga agama dia bagi kan. Ya. Rasulullah SAW pula punya anak Fatimah, beri ke siapa? Sahabat juga, Sayyidina Ali. Tentu cara dia orang. Sekarang tak jumpa kan. Entah punya anak bagi kat anak, kau dah tua macam aku nak bagi anak aku. Kan, anak aku nak bagi kau dah tua macam mana. Sebab kita kira tua. Orang dulu kan kira tu kan. Kita tengok Rasulullah dengan para sahabat, dia bagi anak dia bagi sahabat. Sahabat ni pula Rasulullah bagi sahabat dia nak. Tu. Sedangkan dia tahu dah sahabat peringkat umur memang jarak kan. Yang Aisyah 9 tahun dah. Banding Rasulullah lagi jauh. Umur 9 tahun dah nikah kan. Sebab itu adalah cara mereka nampak meletakkan agama terlebih daripada yang lain. Jadi Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Nikahkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada isteri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya berkata, ia tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada sembahyang sunatnya hal keadaannya duduk, bahkan selama-lamanya ia berdiri sebagaimana adat orang sembahyang berdiri, hingga adalah ia dahulu daripada wafatnya sallallahu alaihi wasallam setahun. Ya, setahun sebelum wafat tu Nabi sembahyang duduk. Ya, sudahlah aku lihat berubah keadaan sembahyangnya sallallahu alaihi wasallam, maka maksudnya ianya sembahyang pada sembahyang sunat tu hal keadaannya duduk. Ya, kerana maklum ia sudah tua dan letih. Jadi makna walaupun boleh diri tapi boleh duduk. Maka dengan kerana itu ya, sembahyang duduk ia supaya tidak kurang ibadatnya sekali-kali. Kemudian kata Hafsah, dan membaca ia dalam sembahyangnya dengan satu surah, dan dibaguskannya bacaan yang mana tartil dengan secukupnya. Hingga jadilah surah itu pada perasaan lebih panjang berasa daripada surah yang panjang daripadanya dengan tartil. Nabi baca itu cermat dengan tartil tajwid cukup lengkap, rasa panjang. Dan kata kisah pada bab ini ada riwayat daripada Ummu Salamah dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan kata Sayyidina Abi Hurairah, dan kata Abu Isa Tirmizi pun hadis ni Hafsah ini hasan lagi sahih. Mana sah hujah dengan dia. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab jawazun nafilah qaidan wa qaiman wa qaidan. Imam Muslim dalam syarah sahih Muslim, dalam sahih Muslim dia keluarkan dalam bab pada harus nafilah, jawazun nafilah, harus mengerjakan sembahyang sunat, qaiman berdiri, wa qaidan dan duduk. Mana duduk boleh. Masalah sembahyang sunat dengan duduk dan hukumnya, kata Abu Isa Tirmizi, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah ia sembahyang sunat pada malam dengan duduk. Maka apabila meninggal ia daripada bacaannya pada waktu 30 dan atau 40 ayat, tengok tuan-tuan ni cara Nabi yang terakhir pula ni. Ya, diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah ia sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat pada malam dengan duduk. Nabi start mula duduk dulu. Ada juga. Maka apabila meninggal ia daripada bacaan kadar 30, mana telah selesai 30 ayat atau 40 ayat Nabi baca, bangunlah ia berdiri. Ia berdiri pula. Kita biasanya lepas berdiri baru duduk. Nabi pernah buat sembahyang sunat duduk dulu. Baca dekat 30-40 ayat, Nabi bangun sambung. Ya, bangun sambung ayat. Kemudian maknanya sambunglah, menyempurnakan bacaannya dalam berdiri. Ya, tak ada masalah, boleh semua tu.
maka membaca ia pada halnya ia berdiri kemudian rokok. Mana mula dengan duduk kemudian bangun separuh daripada bacaan surah tadi. Kemudian memperbuat ia pula pada rakaat keduanya seumpama demikian juga. Rakaat kedua bila qiyam tu Nabi baca duduk separuh kan Nabi bangun balik. Ya. Tu. Kan pelik orang tengok dia sembahyang mula berdiri, lepas tu duduk, berdiri pula, tak ada masalah. Sembahyang sunat boleh berlaku. Ya. Wajib saja kalau ada uzur baru dia boleh tukar. Selagi tak uzur dia kena buat yang wajib dan biasa. Dan riwayatkan daripadanya alaihi salatu wassalam bahwasanya ada ia sembahyang dengan duduk, maka ia apabila membaca ia pada halnya ia berdiri rakaat ia ya pun ada juga. Nabi sembahyang duduk, maka ia apabila membaca ia pada halnya ia berdiri rakaat. Ya, dia duduk kemudian nak baca tu bangun kemudian rakaat dan sujud padahal ia berdiri. Ya. Dia buat sujud dan tu dalam berdiri. Maksudnya apa? Isyarat. Boleh juga. Semua ada tu. Dan apabila membaca ia padahal ia duduk, rakaatlah ia dan sujud padahal ia duduk. Dan kata Ahmad bin Hanbal dan Ishaq yang mula amal atas dua hadis ini, ya. Atas main sunat boleh buat. Kemudian kata Abu Isa seolah-olah Imam Ahmad dan Isa Ar-Rahawai memikirkan mana ijtihad dua hadis ini sahih lagi diamalkan dengan ya keduanya itu, ya. Masalah hadis kita juga ada kadang ulama yang hadis ni dia tadhaif, ada yang setengah mengatakan dia tasih. Itu maknanya benda zanni pula, ya. Habis tu. Dan kata Abu Isa seolah-olah Imam Ahmad dan Imam Isa Ar-Rahawai memikirkan dua hadis ini sahih lagi diamalkan dengan keduanya. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, harus sembahyang duduk serta kuasa berdiri. Iaitulah pada sembahyang sunat, ini iaitulah ijma' ulama. Ini sepakat ulama mengatakan dalam sembahyang sunat saja, dia mampu berdiri, dia duduk boleh, tapi pahala dia hilang separuh. Tu. Kalau dia baring pula hilang lagi separuh. Ya, itu dalam hadis. Tu man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri qa'im. Jadi sembahyang berdiri itu lebih afdal, tapi kalau dia sembahyang qa'idan duduk, maka falahu nisful ajri qa'im, separuh daripada pahala orang berdiri. Wa man shalla na'iman pula, ya, dia sembahyang baring pula, falahu nisfu ajri qa'id, tolak separuh daripada pahala orang duduk. Ya, itu dah ada yang sahih, yang terlepas pun ada. Jadi maknanya itu ulama tanggungkan pada masalah sembahyang sunat. Ada pun yang wajib dia kena buat, kecuali uzur baru dia boleh tukar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika